iPhone 15 Pro boleh dikatakan hype dan juga banyak kontroversi. Yalah, jangan kata masa kita guna phone tu, buka kotak je dah macam-macam masalah. Cat kopek lah, habuk dalam kamera lah, overheat lah. Jadi benda ni memang cukup hangat diperkatakan dekat media sosial, sekaligus membuatkan ramai pengguna rasa risau, takut-takut nak beli. Apatah lagi geng-geng yang dah pre-order. Kendati pun begitu, adakah semua masalah ini wajib atau pasti dihadapi untuk semua barisan iPhone 15 Pro? Kalau korang mahukan jawapan, korang berada di tempat yang betul, sebab saya akan mengupas dan membedah 3 aspek utama dalam iPhone 15 Pro, iaitu dia punya binaan kualiti, prestasi dan akhir sekali semestinya kamera. iPhone adalah iPhone. Macam itulah dia. Dari 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro dan sampailah ke 15 Pro. Dan benda ni pun sebenarnya dah berjangkit dekat jenama-jenama lain macam Samsung, Pixel, even Xiaomi. Kalau korang boleh tengok, Xiaomi 13 dengan 14 lebih kurang, Pixel 6, 7 dan 8 pun lebih kurang, Samsung S22, 23 dan S24 pun nampak macam lebih kurang. Dia macam bila korang tengok dari jauh, dia ni pakai iPhone lah, dia tu pakai Samsung, dia tu pakai Pixel. Benda ni dia macam jenama-jenama ni dia anggap rekaan diorang ni ikonik. So sama juga macam iPhone 15 Pro. Mungkin ada orang yang dia rasa sama je. Tapi macam saya sendiri, daripada iPhone 11 Pro Max, bagi saya benda ni agak major upgrade juga. Sebab yelah, iPhone 11 Pro Max dulu dia punya tepi tu nipis, rounded, and dia punya kamera pun terlalu nipis lah. Dulu ingat kan besar kan, tapi bila bandingkan dengan sekarang, memang gila tebal. Jadi untuk iPhone 15 Pro, dia punya CC tu lebih kurang juga macam 14 Pro dengan model-model sebelum ni. Beza dia adalah dekat dia punya betul-betul hujung sikit-sikit ke tepi tu, dia sedikit rounded. So bila Apple gunakan rekaan sebegini, dia membuatkan tangan kita lebih selesa. Sebab saya nampak ramai juga yang komplain, kata iPhone ni terlalu boxy. So bila pakai tanpa case akan rasa tajam sakit-sakit kan, pegang lama-lama. Lagilah yang geng-geng jenis pakai Pro Max. Tapi untuk 15 Pro kali ni, memang bila pegang tu terasa sangat selesa. Dan rekaan yang lebih rounded ni sebenarnya macam jenama-jenama lain juga dah mula guna identity sebegini. Contohnya macam Pixel 8 baru-baru ni, macam saya pernah guna Oppo Find N3 Flip pun diorang dah sedikit-sikit rounded tu. Bercakap lagi tentang iPhone 15 Pro, semesti dia punya tumpuan utama masa dia launch hari tu adalah titanium. Saya nampak benda ni ramai yang kata, gimmick lah, benda ni atas kertas terlalu sikit dia punya perbezaan berat. Tapi jujur saya kata sangat-sangat ringan. Dan saya dah try bagi phone 15 Pro ni dekat mana-mana user, mana-mana kenalan yang saya kenal. Diorang pun bersetuju, kata 15 Pro ni ringan gila. Dia ibarat kalau korang pegang iPhone yang jenis model standard, tapi taklah seringan yang model standard tu. Dia sedikit berat sedikit daripada model standard, tapi dia punya perbezaan berat antara 15 Pro dengan model-model sebelum ni memang ketara. Sebab saya dah bandingkan dengan iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, pegang sebelah-sebelah, yes, memang nampak gila beza berat dia. Sampaikan 11 Pro Max saya yang nipis tu pun, bila pegang memang terasa berat dia. Dan kali ni skrin dia kita boleh nampak beza lebih nipis, dan dia punya brightness dah sampai 2000 nits. Apa yang saya perasan, nak banding 11 Pro Max saya sebelum ni, agak susah nak tengok bawah cahaya matahari. Dan untuk 15 Pro ni agak cerah, tapi tak secerah Watch Ultra 2 3000 nits. Tapi tu tak apa, nanti kita akan seimbang lain lah benda tu. Untuk Dynamic Island, dia punya always on display, walaupun itu first time saya pakai, tapi bagi saya benda tu sama je dengan 14 Pro sebelum ni. Dan yang paling penting sekali dekat 15 Pro selain titanium, USB-C. Yes, USB-C. Mungkin ramai yang anggap USB-C ni hanya untuk dalam kepala, charge je. Tapi sebenarnya bila iPhone menggunakan port USB-C, dia
membuatkan kita sebagai pengguna lebih mudah, terutama untuk aksesori. Sebagai contoh, macam power bank lah. Kalau korang pasal nak beli power bank yang ada kabel built-in, diorang akan pecahkan USB-C dengan Lightning, dan Lightning biasanya lebih mahal. Jadi bila dah ada USB-C ni, senang lah kita user 15 ke atas ni guna je aksesori Android ni. Contohnya external microphone ke, external USB, SSD, dan nak backup phone memang laju. Macam saya memang backup phone guna komputer. Jadi masa first saya restore phone tu memang cepat lah, tapi bukan guna kabel yang dia bagi. Sebab kabel yang dia bagi tu, yang dalam kotak tu slow. Jadi korang kena beli aksesori tambahan. Yang insya kita orang akan sediakan link beberapa jenama USB-C yang support sampai 10 gigabit per second. Dan iPhone 15 Pro ni kita ada butang baru yang diberi nama Action Button. Sebenarnya Action Button ni dia pertama kali Apple gunakan dekat Apple Watch Ultra, yang mana fungsi dia ada beberapa pilihan yang korang boleh pilih untuk mutekan phone ke, untuk buka kamera, buka torchlight, shortcut dan macam-macam lagi. Ataupun nak jadikan butang tu tak ada fungsi langsung pun boleh. Macam saya sendiri, saya letakkan dekat mode untuk buka kamera bahagian video. Tapi sejujurnya sepanjang sebulan lebih saya jarang guna Action Button ni. Tapi mungkin korang kat luar sana yang jenis guna shortcut, korang akan menghargai Action Button ni. Tumpuan yang seterusnya paling agak utama dalam iPhone, mungkin industri telefon pintar kot, yang mana Apple menggunakan chip A17 Pro. Yang kalau sebelum ni diorang guna Bionic, tapi kali ni Apple dah guna 17 Pro. Dan ini adalah chip yang menggunakan pemproses 3 nanometer. Yes, kita mula anggap laju, chip laju. Tapi disebabkan chip ini, Apple dilanda kontroversi yang sangat-sangat teruk gak, yang mana iPhone panas, overheat. Jadi betul ke iPhone 15 Pro ni panas? Dekat sini saya tak nak pukul rata untuk semua, sebab ada orang yang rasa panas memang panas betul, ada yang panas suam-suam je. Macam kes saya sendiri, mula-mula memang agak panas, tapi bukanlah macam orang lain yang guna Instagram, guna Facebook ke apa, semua dah rasa panas. Masa saya guna apps macam tu tak ada masalah, okey je. Tapi dia akan rasa panas masa kita shoot outdoor guna kamera. Walaupun ambil gambar yang biasa je dah boleh rasa dia punya panas. Ini kita pakai casing tau. Kalau tak pakai casing lagi lah. Cuma tak adalah rasa sampai keluar notification iPhone is too hot kan, kena cool down ke apa semua. Tak ada, saya tak pernah lagi kena benda tu. Tapi adalah sekali tu semasa charge. So bila charge phone ni, dekat setting dia akan tulis iPhone charging is on hold lah, on hold. Tapi itu pun sekali je, sebab saya charge phone sambil main game. Namun Apple yang mungkin agak kelang kabut masa tu, diorang terus bawa keluar update iOS 17.0.3, dan itulah version iOS yang dikatakan menyelesaikan masalah overheat ini. Saya tak pasti sama ada semua dah selesai ke tidak, tapi untuk kes saya sendiri, masalah ni memang selesai. Bukan setakat dah tak rasa panas bila kita ambil gambar, ambil video semua tu. Benda tu dah selesaikan juga masalah bateri yang agak macam air lah pada mulanya tu. Dan itulah version iOS 17.0.3 tu yang saya guna sehingga kini. Walaupun sekarang dah ada 17.1.1 setakat video ini dirakam. Untuk isu overheat dekat iPhone 15 Pro, saya ada dua pendapat. Yang pertama adalah bila chip terlalu laju, dia punya CPU speed tu tinggi, memang dia akan keluarkan haba yang agak tinggi. Dan yang kedua pula, pendapat saya adalah sistem penyejukan untuk iPhone 15 Pro ni fail. Sebab ada juga laporan yang kata untuk iPhone 15 Pro, dia punya cooling system Apple kecilkan sikit ke. Saya tak pasti benda ni betul ke tidak, tapi memang Apple dia ada juga sejarah cooling system yang fail, terutama dekat dia punya barisan Mac. Jadi Apple, korang kena improve lah korang punya cooling system ni. Disebabkan saya datang daripada iPhone 11 Pro Max dan ke iPhone 15 Pro, memang terasa jugalah rindu kemampuan jangka hayat bateri pada model Pro Max. Yalah, kalau model-model Pro Max model Plus, diorang boleh relax je nak guna sampai 2 hari. Tapi untuk 15 Pro ni, saya
memang satu hari wajib lah nak cas. Pengalaman saya, iPhone 15 Pro ni boleh dapat screen on time lebih kurang 7 jam. Untuk bateri 3274 mAh, boleh kata nak kata terlalu teruk tak juga, nak kata terlalu power sangat pun tak juga. Dan saya masih tak faham kenapa Apple tak mau bagi kapasiti bateri yang besar untuk telefon-telefon diorang. Bayangkan kalau bateri tak sampai 3,500 boleh bawa kita SOT 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kalau bateri at least 4,000 ke 4,300, silap-silap boleh capai sehari setengah. Tak tahu ini department Apple nak nipiskan phone ke, komponen dah penuh ke dalam ni, tak tahu. Tapi please lah improve dia punya bateri. Apple improve korang punya bateri. Jadi macam mana dia punya kelajuan mengecas dia? So Apple dia masih kekalkan maksimum kelajuan cas dia iaitu sehingga 27 watt. Tapi sebenarnya saya guna 18 watt je yang kalau korang guna iPhone 11 Pro, Pro Max, ini adalah charger first Apple bagi USB-C dan last dia bagi charger dekat iPhone. Itu 18 watt je. Dan setakat saya charge, dia agak lama juga. Dalam masa setengah jam korang boleh dapat lebih kurang 30 lebih persen. Dia macam 1 minit 1% lah lebih kurang. So kalau nak charge penuh lebih kurang sejam setengah. Kalau korang guna fast charger yang melebihi 30 watt ke atas lah, senang cerita, phone memang akan jadi terlalu panas. Jadi saya sarankan korang kalau nak guna fast charger tu, buka lah casing masa charge. Tu je lah, sebab musuh utama bateri adalah suhu. Kalau korang jenis yang selalu sangat membuatkan iPhone korang panas, benda ni akan menjejaskan dekat battery health nanti. Tapi bercakap soal battery health, saya nak cakap tak perlulah fikir pasal battery health tu. Lebih baik fikir kesihatan korang daripada fikir battery health dekat iPhone. Yalah, iPhone ni kita punya hamba, bukan kita hamba kepada iPhone. Dan paling menarik lagi dekat chip Apple A17 Pro ni adalah Apple cuba bagi tahu dunia yang telefon diorang boleh main game kau-kau. Bukan game-game yang biasa, tapi ini game yang berjudul AAA. Contohnya Resident Evil Village, Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage. Kemudian nanti akan ada Death Stranding dan The Division Resurgence. Setakat ni saya cuba Resident Evil Village dan apa yang saya boleh katakan pada korang, wow. Siapa sangka perantis sekecil ini mampu memainkan game yang asalnya daripada konsol dan PC. Dan benda ni sebenarnya bukanlah nak kita puji Apple semata-mata, dia kena puji kat dia punya publisher jugalah, iaitu Capcom, kerana berjaya bawa Resident Evil Village versi native kepada iPhone. Kalau setakat ni kita tengok game-game yang versi macam ni dekat Genshin Impact je orang try. So iPhone kali ni mainkan Resident Evil Village. Cuma bagi saya bila main Resident Evil Village secara sentuh guna skrin tanpa controller agak leceh, sebab game-game FPS macam ni wajib guna controller. Tapi apa-apa pun benda ni kita boleh puji, sebab secara tak langsung industri mobile gaming nampak cerah lah. Harap developer game kat luar sana jangan fokus dekat Apple punya device je. Jadi bila game-game AAA ni dah ada dekat phone Android, contohnya Resident Evil Village dekat Android dengan iPhone, baru kita boleh test sama-sama kan dia punya benchmark, siapa lagi power. Barulah phone-phone gaming macam yang terlalu power tu kan, ROG, Nubia Red Magic dapat memanfaatkan diorang punya cooling system, diorang punya chip yang power tu. Yelah, balik-balik test game yang memang dekat mid-range entry level pun dah boleh main. Jadi inilah masanya korang developer untuk fokus kat Android juga untuk game-game AAA ni. Tapi apa yang saya boleh katakan untuk gaming kat 15 Pro ni, saya tak sarankan sangat guna 15 Pro untuk main game walaupun dia cukup powerful, sebab yelah bateri 3,500 pun tak sampai. Kalau korang lenjan hari-hari, alamatnya tak sampai setahun dah kena tukar bateri. Tak lengkap lah kalau kita cakap pasal iPhone tanpa sentuh dia punya kamera. Apple kali ni masih lagi menggunakan kata-kata pujangga daripada diorang, iaitu iPhone 15 Pro ada 7 lensa. Dia bukanlah 7 kamera dekat iPhone ni, tapi umpama ada 7 kamera dekat 15 Pro ni. Macam 15 Pro ni, korang akan dapat pilihan dekat dia punya kamera utama. Ada 3 focal length, iaitu 24mm, 28mm dan 35mm. Dan semua gambar yang kalau diambil menggunakan kamera utama ini, korang akan dapat resolusi sehingga 24 megapiksel. Tapi
benda ni korang kena setting sendiri dekat kamera. Dia akan bagi dua pilihan, 12MP dan 24MP. Bagi saya guna je lah 24MP sebab kalau 12MP tu dah macam 14 Pro. Guna je 24MP walaupun dia punya storage sedikit besar untuk file gambar tu, tapi memang agak ketara lah kualiti 12MP dengan 24MP pada model iPhone 15 Pro kali ni. Dan bercakap pula tentang focal length. Focal length tu dia bukanlah betul-betul 35mm dekat iPhone ni. Dia sebenarnya adalah crop version daripada sensor utama dia. Tapi dia bukanlah gimmick semata-mata. Kira kalau manfaatkan betul-betul, yes, kualiti gambar dia terutama waktu siang memang cukup jelas dan cantik lah. Cakap lagi tentang gambar dekat iPhone 15 Pro ni, saya perasan dia punya white balance sekarang dah agak on point, dan yang paling penting dia tak terlalu over sharpen macam iPhone 14 Pro. Yang kalau korang boleh tengok Afiq dengan Zakbar dah review sebelum ni, Afiq pun cakap gambar iPhone ni terlalu over sharpen. Bukanlah 15 Pro ni tak over sharpen, dia kurang sedikit over sharpen tu. Dan HDR dia pun dah improve berbanding model-model sebelum ni, terutama 14 Pro lah. Kita tahu yang iPhone 15 Pro ni dia punya telefoto hanyalah 3 kali kan, 3x berbanding 15 Pro Max 5x punya capability. Jadi apa yang saya perasan, memang jujur saya sukakan lens telefoto. Walaupun dia 3x dengan 12 megapiksel je, dia masih lagi boleh bagi gambar yang agak sharp, warna yang on point, dan dia punya natural depth of field pun agak baik. Dan saya pun ada try 5x secara digital. Dia tak adalah sehebat 15 Pro Max sebab dia memang optical punya 5x. Untuk 15 Pro ni kalau korang try 5x punya zoom digital tu, kalau korang tak zoom gambar tu, okey lah dari mata kasar untuk korang upload. Dan ciri terbaru pada Apple yang mana kalau korang ambil gambar manusia ataupun kucing ke, dia akan simpan data yang mana korang boleh tukarkan gambar tu menjadi portrait kalau terlupa nak masuk mode portrait. Dan sebenarnya ciri ni memang saya kerap juga guna sebab kadang-kadang kita bila ambil gambar, kita tak pasti gambar ni elok ke kalau guna portrait atau tanpa portrait yang elok. Jadi benda ni memudahkanlah kita untuk ambil gambar. Memang jujur saya cakap, saya dah jarang masuk dekat mode portrait pada 15 Pro ni sebab kita snap je, dan kalau tiba-tiba rasa macam nak jadikan portrait lah gambar ni, tukar je. Dan benda tu bukan dekat kamera belakang dia je, dekat kamera selfie pun sama. Korang just snap dan akan ada option F kat atas tu, just tukar je sama ada nak ada portrait ataupun tidak. So secara keseluruhan kualiti gambar pada iPhone 15 Pro ni bukanlah perbezaan yang sangat ketara berbanding model sebelum ni. Dia ada sedikit penambahbaikan sebab saya perasan kalau ambil gambar ultra wide, dia punya distortion tu masih ada, dan kalau ultra wide waktu malam ada sedikit noise yang saya rasa untuk telefon berharga macam ni Apple kena improve lah dia punya ultra wide dia. Untuk makro pula bagi saya okey je. Mungkin kalau korang minat ambil gambar makanan, ambil gambar bunga-bunga ke haiwan serangga, korang boleh guna dia punya makro tu. Saya pun kadang-kadang guna juga untuk ambil gambar makanan dan nak tunjukkan tekstur-tekstur makanan yang sedap tu. Selain daripada kamera ultra wide dia yang lebih kurang sama je banding model sebelumnya, untuk gambar malam pun lebih kurang juga. Saya perasan kualiti gambar malam dia bukanlah yang terbaik daripada Apple. Ada banyak lagi benda yang Apple boleh improve dekat dia punya kualiti gambar malam. Sebab saya sendiri pernah cuba Samsung Galaxy S23 Ultra dan saya agak kagum dengan Samsung punya kemampuan. Tapi tak apa, sebab saya memang faham kalau bab ambil gambar, iPhone bukanlah yang terbaik pada pendapat peribadi saya. Sebab apa? iPhone kelebihan dia dekat video. Dan untuk video saya rasa saya kena bagi dekat orang yang pakar untuk membincangkan benda ni. Sebab kali ni untuk video, Apple dia sekali lagi membuatkan phone ni hype yang mana dia ada ProRes lock. Saya akan paskan sebentar kepada saudara Fik untuk membincangkan sedikit dia punya kemampuan dan kehebatan video pada iPhone 15 Pro. Okay Fik, your turn. Amsyar pada pandai so aku explain lah pasal kamera. Alright guys, so untuk iPhone 15 Pro ni aku memang suka dia punya kemampuan kamera kali ni. Sebab kalau kita tengok penambahbaikan dia pada model sebelum ni, memang orang akan cakap dia macam macam tak ada beza pun. Okay, first kali untuk 48 megapiksel untuk yang gen kedua kali ni, yang mana dia telah membawakan penambahbaikan yang lebih bagus tau, dari segi tone mapping, dari segi HDR, dari segi dia punya wide gamut luasan punya gambar color dia. So untuk 15 Pro kali ni memang aku suka
gila. Tetapi ciri yang paling aku suka sekali pada siri line up Pro version iaitu 15 Pro ni adalah kita boleh shoot video dalam lock. Okey, apa itu lock? Mesti korang akan fikir, apa ProRes lock ni? Okey, benda ni tak sama tau. Senang cerita, kalau gambar kita ada raw format, tapi kalau video kita ada lock profile. Kalau untuk gambar tu bila kita shoot dalam raw, gambar tu dia tak diproses tau, tetapi berbeza pada lock profile. Yang mana lock profile ni adalah satu medium format dalam video tu yang mana kita boleh enhance kan bila kita buat color grading. So feature ni dia memang sangat suka mana-mana colorist dekat luar sana tu bila buat color grading. Yelah, sebab kita boleh enhance color, kita nak boleh tukar color jadi apa-apa pun boleh tau untuk lock profile ni. And dekat luar sekarang ni, untuk kebanyakan smartphone dekat luar, even Android pun tak banyak yang diorang tawarkan bila kita shoot video dia tawarkan lock profile. And sekarang ni di antara lock profile yang bagus 15 Pro ni aku boleh katakan memang nice gila bila aku buat color grading. Okay, untuk ProRes lock ni apa yang ditawarkan, korang boleh shoot daripada 1080p sehingga 4K. Tetapi kalau korang nak direct shoot, macam mana korang shoot lepas tu korang terus simpan dalam phone korang, korang boleh sampai dia punya terhad tu sampai 4K 30 frame per second je. Tetapi kalau korang nak go beyond that iaitu 4K 60 frame per second, korang kena menggunakan benda lah ni, iaitu external SSD. Kenapa kena SSD? Sebab bila korang shoot profile, korang perlukan storage yang laju dan juga yang besar. Tetapi bila korang shoot 4K 60 frame, korang jangan guna kabel yang Apple sediakan dalam kotak tau. Sebab kabel tu dia tak cukup laju lagi. And korang boleh je guna, tetapi dia akan ada efek bila korang transfer footage korang tu dekat dalam editing nanti, ataupun transfer dekat dalam PC nanti. Sebab footage korang akan kelihatan choppy, akan ada lag. Aku rasa macam apa benda ni tu. And satu lagi masalah, Apple dia macam tak bagi warning tau, yang mana bila korang guna kabel yang tak compatible bila korang shoot lock iaitu 4K 60 frame per second, korang tak tahu yang kabel tu compatible untuk shoot ke tak. And korang kena try and error. Bila korang shoot, bila footage korang ada problem, itu mesti masalah kabel yang tak cukup laju. Sebab USB-C yang disediakan oleh Apple kali ni dia menyokong untuk 10GB per second tau. Besar dan laju tu. Oh yes, satu lagi aku lupa mention, bila korang shoot footage ataupun shoot video menggunakan lock profile, korang akan gunakan storage yang sangat besar ataupun storage yang sangat banyak, yang mana even kalau korang shoot 4K 30 frame per second dalam masa 1 minit, korang akan dapat footage tu sebesar ataupun bersaiz 4GB lebih tau, ataupun almost 5GB. Overall, kalau korang tanya aku adakah profile lock yang dihadirkan oleh Apple kali ni, adakah benda tu sekadar gimmick ataupun sekadar membantu dekat orang kat luar sana tu, aku rasa yes, benda ni memang sangat-sangat best. Kalau korang seorang yang jenis bila korang shoot video and korang jenis nak buat color profile ataupun color grading, and benda ni dia menambah sedikit sebanyak, ialah kalau kita nak beli kamera yang menyokong untuk lock profile dekat luar sana tu memang sangat mahal tau. And setakat ni bila korang dah ada iPhone 15 Pro Max ni kan, atau 15 Pro yang menyokong untuk lock profile, korang dah boleh try untuk buat color grading dekat DaVinci ke Premiere Pro ke. Kan syok tu. And satu lagi aku nak sentuh pada action mode kali ni, yang mana kalau kita tengok pada action mode sebelum ni, dia macam ada wobble sikit tau dekat bahagian tepi untuk yang first version punya. And kali ni yang second version punya Apple dia macam dah tambah baik, yang mana wobble tu dia still ada, cuma dah dikurangkan. Sebab kita tahu sebab kalau kita record video, kalau pergerakan yang melampau, dia akan cuba IIS tu nak cuba stabilizekan dia sebaik mungkin tau. Tapi overall untuk action mode tu aku boleh katakan okey lah kan. Kalau korang jenis nak shoot yang ada saya berkejar-kejar, orang boleh lari kan, aku rasa just okay lah. Tapi benda yang paling aku suka adalah ProRes lock yang dia ada kepada Apple ni. Overall, kalau korang tanya aku, dia punya capability kamera yang dihasilkan pada iPhone 15 Pro ni, aku memang sangat suka. Dia punya tone mapping pun dah diperbaiki, dah tak nampak macam 14 Pro sebelum ni yang terlalu over sharpen. HDR dia pun nampak macam pelik, and aku memang suka untuk kali ni untuk 15 Pro punya kamera ni. iPhone 15 Pro masih lagi sebuah iPhone, hampir sama saja berbanding model-model terdahulu. Tetapi Apple ni dia bijak. Diorang business minded punya orang, dia pandai marketing untuk hypekan diorang punya produk. Walaupun benda tu kecil je, tapi orang akan bercakap terlalu lama. Dalam kes ni, penggunaan binaan titanium, USB-C, ProRes lock dan action button. Benda ni sebenarnya minor je, bukanlah major upgrade. Tapi itulah, Apple adalah Apple. Diorang pandai macam mana nak marketkan produk diorang. Walaupun biasa je, tapi itulah strategi daripada Apple. Walau bagaimanapun, pada pendapat peribadi saya, iPhone 15 Pro masih lagi sebuah model, bukanlah compact tapi sedikit kecil tapi power. Kalau korang tanya saya adakah berbaloi untuk angkat iPhone 15 Pro ni, saya akan bagi situasi macam ni. Kalau korang pengguna iPhone
iPhone 13 Pro dan 14 Pro memang tak berbaloi langsung untuk naik taraf kepada iPhone 15 Pro. Dan kalau korang pengguna iPhone 12 Pro pun, saya rasa kalau tak ada keperluan, phone tu masih elok, tak rosak ke apa, jangan naik taraf sebab terlalu sedikit lah dia punya upgrade tu. Dan kalau korang kat luar sana macam saya sendiri, pengguna iPhone 11, 11 Pro, Pro Max dan ke bawah, dan terasa nak upgrade lah kepada phone baru, jangan segan silu, jangan takut-takut, terus je ambil model 15 Pro ni. Sebab nak kata, bukan saya tak nak suggest 14 Pro, sebab 14 Pro sekarang stok pun dah tak banyak kan. Tapi dia kena tanya diri korang balik lah, adakah korang perlukan ciri-ciri Pro tu, atau korang sekadar untuk kekal dalam ekosistem Apple? Kalau korang hanya nak kekal dalam ekosistem Apple, tak perlu pun nak beli model Pro, ambil model standard pun dah cukup. Tak kisah orang kata 60Hz je ke apa ke, tak perlu bazir sampai ambil Pro version. Jadi apa-apa pun, pilihan di tangan korang, tepuk dada dan tanya bajet. So itu saja daripada saya, Amsyah. Kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang.